Breakfast Club, right? So, have you had your shit today untuk pagi ni? Salam kuah syawal dah hari ni. Alright, so ada yang raya ke hari ni? Tema kita raya lah, siapa yang raya kan, semua syawal. Alright, so semua okay, so dah settle sahur tadi kan, so boleh actively kat ruangan chat dah sahur, dah syik ke apa semua, right? Okay, so saya hari ni teman apa dengan Coach Nini, right? So insyaAllah pagi ni kita akan berkongsi sikit, berkongsi apa form kita dah lalui Ramadan, okay, dan Aidilfitri pun dah selesai. Okay, so kita ni kena raya tu ada banyak, betul? Dan nanti nak jumpa pula raya haji. Alright, so insyaAllah saya akan kenalkan dulu, okay, diri saya. Saya ada slide. Raya-raya lagi. Okay, nampak tak slide-nya? Okay, present. Nampak slide-nya? Tak boleh check pula. Okay, dia belum nampak slide. Cuma slide Nampak, tu nampak. Alright, okay, so insyaAllah saya punya slot saya nak berkongsi dengan anda sedikit, okay, macam mana kita nak target, okay, dan bertindak dan mencapai yang kita targetkan tu kan. So of course, selepas kita target mesti ada disusul dengan tindakan, tak boleh target saja. Nanti dia hanya tinggal target, sekadar target lah, tampal, molek di dinding tu kan. Tapi kita tak bertindak, kita tak boleh nak capai. Alright, so sebelum tu, siapa yang first time tengok saya? Okay, so perkenalkan, saya Fatin. Okay, umur saya tahun ini 26 tahun, right? So 8 tahun yang lalu saya berjumpa dengan coach saya. Saya jumpa dengan coach saya di offline waktu tu, di booth, di universiti saya. Okay, apa tu, saya tengah present tapi tak tahu kenapa tak boleh present. Okay, right. So saya berjumpa dengan coach saya. Ketika itu berat badan saya 78 kilo. Alright, so saya share gambar saya. Okay. Ada cabaran sistem penghadaman hormon imbalance. So alhamdulillah setelah tukar saya punya sarapan pagi dengan nutrition, proper pilihan makanan, dibimbing oleh coach saya, alhamdulillah improve, okay, sistem penghadaman, improve health. So bonus total turun 20 kilo, right? So background saya adalah seorang student, okay, bioteknologi makanan di salah satu universiti tempatan. Okay, so kehidupan saya adalah berkita dalam makmal. Masa dulu tak ada lagi COVID tu, tapi bidang saya adalah bioteknologi makanan. So saya hanya dalam makmal tu saya life saya tu adalah student yang biasa sahaja yang mencari yang nak kerja bagus, nak kerja profesional. Alright, tapi saya nampak Herbalife ni sebagai peluang. Okay, saya menjadikan Herbalife ni sebagai full time kerjaya saya. Alright. So nextnya adalah, okay, alright, inilah saya dulu. Okay, yang kiri itu adalah saya ketika berumur 18 tahun. Okay, yang kiri ini pun saya juga, bukan kat sekolah. Yang ni pun bukan nenek saudara, tapi adalah saya. Alright, ketika itu sangat tidak kesihatan, tahap kesihatan merudum, fitness tak ada. Alright, so alhamdulillah, thank you kepada coach saya yang memperkenal saya dengan Herbalife Nutrition dan program, okay, yang sangat membantu menjadi untuk ada gaya hidup yang lebih sihat dan aktif. Alright, okay. Okay, so untuk pagi ni, okay, kita nak just santai, nak berkongsi. Alright, okay. So siapa kat sini, okay, bulan puasa itu dia turun berat badan? Cuba type kat ruangan chat, okay, berapa kilo, okay, yang anda berjaya turunkan, ataupun berapa inci yang anda berjaya loss. Okay, cuba type kat ruangan chat. Ada turun 3 kilo, 6 kilo, amazing. Okay, tak turun, tak naik. Okay, congratulations. Okay, 3 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 3 kilo.
berjaya naik rasanya. Saya 3.2, lemak 2.5%, amazing. Alright, so 4.9%. Okay. Oh banyak, okay. Masya Allah, congratulations. Alright. So itu adalah kejayaan kita pada Ramadan hari itu. Okay. So make sure tidak ada kenaikan pada Aidilfitri. Seminggu Aidilfitri ini. Okay. So itu adalah result okay, kita pada Ramadan. So persoalannya sekarang. Okay. Persoalannya sekarang. Okay, siapa kat sini nak turun lagi? Dia dah turun 3 kilo, okay, dan dia perlu on track nak turun lagi, mungkin 5 kilo lagi, ataupun nak turun 10 kilo lagi. So cuba try, saya nak turun lagi. Saya nak turun lagi Fadil. Dia nak 1 kilo lagi, okay. Okay, ada yang nak turun lagi? Nah, alright. Syawal dah naik 1.51%. Congratulations, okay. Okay, alright. So, ada yang nak turun lagi. So, macam mana bila kita nak turun, so make sure, okay, kalau kita nak memastikan kita on track, okay, setelah Aidilfitri ini, okay, first kita kena kenal pasti, okay, target kita berapa kilo nak turun lagi. So saya punya komen nak saya nak turun lagi, kenal pasti, be sharp, okay, kita nak jadi sharp shooter tadi pun target, action and achieve, be sharp. Berapa kita nak turun lagi? Okay, 3 kilo, 3.5 kilo, 4 kilo, okay, 10 kilo, kita kenal pasti target yang ada nak turun lagi tersebut. Okey. So setelah kita kenal pasti, okey, kita punya target berapa kilo tadi? Okey. So kita kena tanya diri kita, kenapa kita nak turun lagi 10 kilo tu? Okey dah kot, dah turun 3 kilo, tak payahlah nak turun lagi. Sekali orang kata apa? Kurus sangat pula, sekali tiup angin menyelayang kan? Okey. So kena pasti apa? Why? Kita sendiri nak turun 5 kilo atau 10 kilo lagi. Nak turun berapa kilo lagi tu? Okay, 5 kilo lagi. Nak turun 8 kilo lagi, 6 kilo lagi. Alright. So nak tapi dia pergi, okay. Apa? Yang terpergi pun takut syarat nanti. Okay, so boleh healthy pregnancy. Alright. So kita perlu renew why kita nak turun lagi tu. Adakah kita nak untuk jadi lebih sihat lagi, ataupun contoh kita nak apa yang betul-betul nak motivate kita untuk capai target yang kita tulis 5 kilo lagi, 10 kilo lagi and so on. Alright, so mungkin ada yang kata hari tu, okay, target why kita nak turun hari tu, nak turun 5 kilo sebelum raya, nak pakai baju raya. Itu why hari tu. Okay, ni raya Syawal dah habis, okay, so renew target kita mungkin raya haji, ataupun kita ada 20 kilo lagi nak turun sebelum berakhir 2021. Alright, so mungkin kita nak turun, mungkin di kala pandemik kita nak make sure kita dalam keadaan health yang tip-top, okay, sistem imunisasi yang tinggi, okay, so kita nak stay healthy, okay, dengan good nutrition, dengan ideal body fat. So kita perlu renew why kita, alright. Okay, so yang ketiga, okay, letak deadline, okay, letak satu deadline bila kita nak turun 5 kilo ataupun 10 kilo tadi. So, saya letak contoh dekat sini, Aidil Adha. Okay, sebab apa? Just nice, Aidil Adha tu kalender kan, kalender 21 lebih kurang 20 Julai macam tu lah. So ngam-ngam, okay, hari 21 Mei, ngam-ngam ada lagi 2 bulan sebelum masuk Aidil Adha, raya haji. Nak raya lagi, nanti nak makan daging lagi kan. So make sure, okay, kita dah target, kita buat tindakan. So tindakan nanti coach ini dia akan share formula macam mana kita nak daripada Aidilfitri ke Aidil Adha ni. Alright, so contohnya kita letak deadline apa lagi? Deadline contoh, adik mungkin nak turun lagi 10 kilo sebelum kahwin, ataupun nak turun lagi 10 kilo mungkin sebelum get pregnant lagi. And then what is your, letak why tadi dan letak deadline ni. Okay, perlu selari dan juga perlu orang kata reachable. Okay, target tu janganlah lagi 2 bulan nak raya haji kan. Janganlah target 2 bulan nak turun 30 kilo sebulan. So kita perlu ada target yang realistik. Okay, perlu ada realistik. Okay, deadline, noted deadline. Okay, and then yang keempat, okay, so kita perlu cari, okay, orang yang boleh guide kita, orang yang boleh guide kita lah.
Okay, so siapa yang boleh guide kita adalah selalunya mereka yang lebih berpengalaman lah, coach kita ataupun mungkin kita nampak kita inspired dengan seorang ni dia ada ideal body fat, dia fit mommy, okay, macam dari coach ni tadi, mom anak dua, alright. So macam ni kita nak stay fit macam dia orang, so kita boleh minta dia orang untuk guide dari segi motivation, inspiration, dan kalau yang the best adalah coach anda lah. Okay, untuk boleh guide anda apa yang anda perlu lakukan. Okay, target yang anda letakkan dan deadline 2 bulan ni coach, saya nak turunkan 10 kilo, macam mana, please guide me. Macam tu. Okay, so seterusnya, okay, cari komuniti yang ada target yang sama. Jangan silap cari komuniti. Okay, cari, maksudnya apa? Maksudnya cari orang yang nak sama-sama sihat, yang nak sama-sama ada ideal body fat walaupun PKP ke dalam situasi apa pun. Jangan silap cari geng masak tak jadi, geng masak jadi. Nanti kita pun nak geng makan jadi, geng makan-makan walau PKP. So komuniti tak sama. Okay, so kita perlu cari komuniti, so antaranya group coaching, cari support macam OBC setiap Isnin, Rabu, Jumaat. So kita semua ini ada satu mission, target untuk sentiasa untuk keep healthier every single day, every single week. Tak kisah musim apapun, raya, puasa, alright. Okay, so ini adalah 5 point permulaan macam mana kita nak lepas raya, dari segi persediaan, dari segi mental kita, persediaan untuk kita mulakan, lepas raya kita nak mulakan, nak switch mood kita kepada mood yang lebih yang betul-betul aku nak catch up balik, berat yang dah ternaik ke atau berat yang belum settle. Alright. So ni saya perkongsian saya. So before saya over kepada perkongsian seterusnya oleh Coach Tini, so sedikit background saya. Saya adalah so saya adalah kerjaya Herbalife sebagai full time. Kenapa saya suka kerjaya saya ini adalah saya dapat memberi value, dapat berkongsi nilai kehidupan dan juga dapat membantu orang lain untuk menjadi lebih sihat, dan juga ada satu gaya hidup yang lebih fleksibel dan bebas stres. Alright. So ini adalah saya suka berkongsi dengan pasukan saya. So team coaches saya yang juga sama-sama nampak Herbalife ni as satu platform untuk making the world healthier and happier, dan juga saya baru berkahwin 2 bulan lepas. 2 bulan lepas tu dan tidak langsung kami ada flexible time walaupun suami saya masih bekerja. Kita ada flexible time untuk doing all the activity together. Alright. So last but not least, saya hari ini bagaimana why salah satu faktor saya memilih Herbalife sebagai kerjaya adalah saya pergi ke extravaganza. So selain daripada kita nampak peluang kerjaya, anda juga boleh nampak peluang untuk menjadi lebih sihat. Kat sini kita akan belajar dengan all the doctors yang diterbangkan secara virtual melalui alam maya. So kita belajar macam mana Herbalife itu, what is Herbalife actually. So macam mana kita boleh belajar details, macam mana nutrition, macam mana science behind the products. So kat sini meminjamkan kita punya, kita boleh nampak vision, sampai bila kita nak makan Herbalife. So saya alhamdulillah tahun ni tahun ke-8 dan I'm still counting untuk next my 10 years, next 20 tahun bagaimana saya punya penampilan, bagaimana saya punya saya punya percakapan, saya punya looking for the next year, right? So, itu saja daripada saya over kepada saya punya partner untuk hari ni, Coach Kak Nini. So, share. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh respon jelas. Okay, nampak tak slide saya? Okay, so nampak. Okay, so alhamdulillah. Okay, so pagi ni saya akan share lah. So saya akan share
formula. Formula macam mana kita nak konsisten turunkan berat badan daripada Aidilfitri ke Aidiladha. Okay, so apa yang kita perlu lakukan? Okay, sekejap sebab tak nampak. Okay dah. So sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Okay. So siapa saya? Okay, so saya background saya. Okay, so saya adalah seorang student. Saya adalah full time PhD student dalam bidang electrical engineering. Okay, so saya juga adalah part time coach tapi with full hearted lah. Okay, so saya juga adalah full time housewife dan saya ada 2 orang anak. So dalam erti kata lain saya sangat busy. Okay, so boleh follow IG saya Didi_Farina. Okay, so saya nak share sikit lah saya punya journey. Okay, so journey saya nak turunkan berat badan, saya bermula pada tahun 2018. Okay, so kenapa saya decide untuk nak lost weight adalah saya masa tu saya mengalami masalah untuk mengandung. Okay, so saya pernah pregnant, saya Caesar tahun 2016. 3 tahun lepas saya first Caesar. Okay, so saya tahun 2016 tu saya cuba untuk nak hamil untuk dapatkan anak nombor 2. Tapi tahun 2017 alhamdulillah saya mengandung tapi saya perlu buat abortion sebab kandungan saya tu tak berkembang. Jadi saya terpaksa buat abortion. Dan lepas tu 6 bulan lepas tu saya mengandung lagi dan kandungan saya gugur juga sebab dia tak berkembang. Okay, so tahun 2018 saya mengambil keputusan lah untuk get serious turunkan berat badan. So alhamdulillah tahun 2019 tu saya lost 18 kilo dan saya mengandung. Dan lepas tu alhamdulillah tahun 2020 tahun lepas saya bersalin, saya bersalin juga secara Caesar musim PKP dan hari ini adalah hari jadi anak saya, dia genap setahun hari ini. Okay, so alhamdulillah saya get back to shape lah tahun ni. Raya tu baju raya tak beli pun, pakai baju yang lama yang tak muat dulu yang tak pernah pakai, so saya pakailah masa raya ni. So alhamdulillah saya lost 15 kilo lepas bersalin anak kedua secara Caesar dan sekarang ni saya dalam proses untuk dapatkan my best body fat. Okay. Okay, so saya nak share sedikit formula. Okay, so inilah yang ditunggu-tunggu kan. Apa dia formula untuk kita nak turunkan berat badan daripada Aidilfitri sampai ke Aidiladha. Okay, so saya ada 6 formula yang saya nak share. Okay. So formula yang pertama sekali adalah kita perlu tutup treadmill Syawal kita. So of course kita dah makan macam-macam masa musim raya ni kan. Kita dah makan rendang, nasi empik, ketupat, lemang kan. So semua benda kita makan. Okay, so kita perlu stop. Stop dengan mulakan dengan puasa 6. So of course lah puasa 6 tu dia ada dia punya kelebihan dia. Tapi pada waktu yang sama secara bonusnya kita dapat stop, kita dapat kawal diri kita daripada terus treadmill sampai raya tahun depan. Of course lah kita dah turun Ramadan, kita dah turun 5 kilo. Takkanlah nak sementara nak tunggu Ramadan tahun depan kita naik 30 kilo kan. Tahun depan baru nak start balik. Jadi mak sia-sia lah kat situ kan. Jadi kita perlu tutup kita punya treadmill Syawal, kita mulakan dengan puasa 6. Okay, sebab apa bila kita berpuasa ni secara tak langsung kita dapat kawal diri kita daripada makan, kita dapat kawal diri kita daripada craving, nak makan tu, nak makan ni kan. Jadi siapa yang belum start lagi, bolehlah bermula. Okay. Lepas tu, formula yang kedua, ni yang memang saya amalkan dah lama dah. So, kosongkan dapur daripada junk food. Okay, so saya yakin dan percaya dekat sini ramai kaum wanita. So, kebanyakan yang perempuan, dapur itu adalah hak milik anda. Okay, so dapur tu milik saya. Orang lain tak boleh masuk dapur. Tak boleh tentukan. Saya yang akan tentukan apa yang ada dalam dapur saya. So, dalam dapur saya tak ada junk food. So, dalam dapur saya tak ada processed food, tak ada sausage, tak ada nugget, tak ada apa-apa semua tak ada. Walaupun sekarang musim PKP, memang budak akan lapar. So apa yang saya akan buat kalau dia nak makan kentang, saya akan beli kentang yang original tu, saya buatlah sendiri, saya akan bakar dalam oven. So saya akan buat sweet potato fries, bakar dalam oven. So saya akan buat healthy food untuk anak saya. Okay, sebab apa junk food ni dia akan membuatkan budak-budak kalau makan dia akan lebih hyperaktif, lagi dia akan emosi lah, nangis lah, itulah inilah, dan secara tak langsung dia mengganggu juga emosi kita. Bila mak-mak ni beremosi dia akan buat apa? Iaitu dia pun akan makan, iaitu makan apa? Sedap junk food kan. Jadi untuk kita nak elakkan benda tu terjadi, firstly adalah kita perlu kosongkan dapur kita daripada junk food. Okay. Lepas tu formula yang ketiga yang saya amalkan adalah plan
plan makanan harian anda. Okay. So yang paling bestnya kita dah ada meal plan, kita dah ada resepi, dan setiap bulan saya konsisten, saya akan print meal plan ni, dan saya akan plan lah setiap minggu saya nak makan apa, kita follow je meal plan tu, groceries list kan. Secara tidak langsung bila kita dah plan, first kita dapat jimat daripada segi beli makanan yang kita tak akan masak dan tak akan makan, macam daging ke semua tu kan, sebab kita dah plan lah kita nak makan apa. So kita plan tu, kita cukup portion, beli pun cukup portion untuk ahli keluarga makan. So saya ada 3-4 orang, so saya akan beli ikut portion family saya setiap minggu, okay. Lepas tu bila kita dah plan makanan, so kita tak adalah rasa macam tak tahu nak masak apa kan. Last masak, tak masak, makan Maggi, macam tu lah. Jadi kita perlu plan makanan harian kita. Okay, so itu adalah bonusnya bila kita plan. So kita dapat kawal kita punya craving, nak makan apa, kita tahu dah besok nak makan apa, lusa nak makan apa. So semua kita dah tahu dah dekat situ. Okay. Lepas tu yang keempat adalah, okay, first thing kita dah kosongkan dapur daripada junk food. Lepas tu kita dah ada plan pemakanan yang sihat, dan kita dah ada resepi semua. So kita masak resepi tu untuk satu family. Janganlah kita masak untuk diri kita je, tapi kita makan ayam bakar, anak dengan suami makan ayam goreng. So of course lah, lama-lama kita pun akan terjerumus kepada ayam goreng. Sebab apa? Nampak yang tu lagi sedap kan. So kita perlu masak sihat, kita makan, kita bagi family kita makan apa yang kita makan. Kalau kita ambil nutrition pagi-pagi, pastikan family kita pun ambil nutrition juga pagi-pagi. Baru kita ada gain kat situ. Sebab apa? Kita perlu ada support group tu best, tapi support tu perlu ada bermula daripada keluarga anda. So support tu perlu start dengan anak-anak, dengan suami kan. Sebab apa? Menu kita ni sihat. Kalau cakap suami tak suka ke apa, cuba untuk sihatkan lagi, macam bagi sedap lah. Memang dia akan bagi sedap dekat situ makanan kita. Okay. So Alhamdulillah, anak saya request hari tu nak makan aiskrim, so saya buatkan dia lah aiskrim daripada Choc Min dengan cookies and cream. Memang sedap lah, memang tak beli dah aiskrim kat luar tu. Okay, bukan saya tak beli, tapi kita ada masa dia. Bila kita nak bagi makan makanan luar tu, dia ada time dia. Maksudnya bukannya hari-hari lah. So mungkin masa kalau reward, kalau dia baik masuk sekolah hari-hari, rajin bangun pagi, tak ada nangis-nangis, so kita akan bagi reward setiap bulan kat situ. Jadi dia pun, anak-anak pun excited nak follow meal plan. Okay? So anak saya pun dia excited, hari-hari dia akan buka saya punya meal plan sebab saya dah siap print. So setiap hari dia akan tengok, hari ni masak apa, sebab apa, ada gambar kan kat situ. Okay, so kita masak sihat untuk seisi keluarga. Okay. Lepas tu formula yang kelima. Okay, so formula yang kelima, kita perlu monitor berat kita dan juga ukur lilit. Okay, so monitor, ukur lilit, dan ukur lilit ni kita boleh buat sebulan sekali. Okay, so berat tu saya sangat syorkan untuk semua orang ada penimbang yang boleh timbang semua benda ni. Maksudnya dia boleh timbang kita punya muscle, visceral fat, body fat kan. Sebab apa? Ramai je yang dah ideal weight, follow BMI, ideal weight, tapi bila timbang body fat, visceral fat 11. Maksudnya dekat situ kita tak tahu dalam badan kita macam mana kan. Jadi untuk kita dapatkan yang terbaik daripada pemakanan yang kita makan tu, jadi kita perlu monitor semua sekali. Maksudnya kita bukan monitor kilo sahaja, tetapi kita perlu monitor body fat kita juga kan, baru kita tahu macam mana progress harian kita. Okay. Lepas tu yang keenam. Okay, so yang keenam adalah lepas kita dah buat semua tu, of course lah, ada masanya berat kita akan naik, ada masanya berat kita akan statik. So penurunan berat badan ni dia bukannya kita turun je tak, tapi kita akan naik turun. Okay, sebab tu kita perlu sentiasa inspired diri kita. Maksudnya kita turunkan berat badan tu untuk diri kita, jangan buat untuk orang lain. Jadi kita perlu inspired diri kita. Maksudnya kita perlu bagi inspirasi lah, motivate diri kita sendiri. So macam mana? Time ni lah bestnya bila kita ada group support tu. Sebab apa? Semua orang akan share dia punya journey tu. Bila kita masuk apa-apa Zoom ke, apa-apa macam OBC ke apa, kita akan share kita punya story kan. So dekat situlah kita akan inspired. Kita inspired dengan kisah penurunan berat badan orang lain. Bila kita inspired, kita akan lebih motivated, dan jika mereka boleh buat, kita pun boleh buat. Okay. So of course kita bermula pada sekarang. So this is the best time daripada Aidilfitri ke Aidiladha. So jika anda bermula sekarang betul-betul committed, consistent, buat dengan family, kita buat the enjoy way. Kita enjoy
kita punya journey turunkan berat badan. So 3 bulan daripada sekarang insya-Allah anda akan berterima kasih kepada diri anda sendiri. Okay. So itu sajalah daripada saya setakat ni. Ada apa-apa persoalan ke? Macam mana? Tiga ke empat apa ya? Formula 1, ada yang miss point formula 1. Okay, saya share balik sekejap. Macam mana? Tak pernah guna Canva first time. Ini lah. Formula 1. Okay, so formula 1 adalah mulakan tutup treadmill anda. Maksudnya cukup dah lah kuih raya tu, cukup dah lah makan rendang ke, makan lemang ke. So cukuplah segala-galanya. Mulakan dengan berpuasa 6. Secara tak langsung dapat pahala dan juga kita dapat kawal diri kita daripada nak makan macam-macam tu. Kan, lepas tu apa lagi? Soalan. Recap lagi sikit. Okay, so formula dia yang kedua adalah kosongkan dapur daripada junk food. So junk food ni semualah processed food. Macam-macam lah sausage, nugget semua tu kan. So dapur anda boleh letak buah-buahan, letaklah buah-buahan, letaklah bagilah makanan-makanan yang sihat. Macam dalam meal plan tu kan semua ada yang sihat-sihat tu. Jadi kita letak yang sihat-sihat. Okay. Yang keempat tadi tu masak sihat untuk seisi keluarga. Dan yang kelima perlu ada penimbang digital yang boleh monitor body fat kita. Okay, so setakat itu sahaja. Habis pakai raya tu. Bagi kat orang, bagi kat jiran sebelah. Share more inspire habis kata raya. So macam mana Kak Ayat tadi soalan ke? Sebab macam banyak masa lagi. Kak Ayat pun tengah scroll kejap cari soalan. Kejap nak tanya, apa aktiviti you all berdua masa sepanjang cuti raya? Soalan dia. Apalah maksudnya macam syawal pertama you all buat apa? Of course dia akan makan-makan, right? Okay, syawal kedua maybe tak tahulah kalau you all dah start berpuasa. But dalam group coaching you all minta apa yang maksudnya apa yang sepanjang cuti raya tu apa yang diberi kepada group coaching? Oh, okay, so saya jawab dulu lah. Okay. Faham tak? Faham. Okay. Alright. So first saya aktiviti raya, saya raya first je. Raya first tu tak makan punya sangat kan. So hari kedua dah start puasa. Okay. So bila aktiviti dia first hari pertama, hari kedua tu kita banyak berinteraksi dalam grup seniors lah. Okay, tanya macam mana raya tahun ni beza dari segi tahun lepas dan tahun sudah. So kita lebih tanya kepada apa transformation dia orang. Walaupun PKP tak ada mood dia orang nak bergambar, so tapi kita tahu okay, mereka happy dari segi beza baju dah bertukar, okay, dari segi muka mula runcing. Alright, so kita benarkan dia orang makan sebab raya pertama, kedua, ketiga tu is raya treatment sedunia lah. So kita tak ada nak berkongsi apa macam dari segi tips tips tu adalah simple tips untuk mereka prepare mula dengan LOT shape masa pagi. Okay, the rest okay, let them be happy with the food, enjoy raya food lah. Alright, so betul tak soalan tu? Apa soalan? Betul. Okay, alright. Okay. So sebab macam kita orang, sebab kami dah tak gabung group coaching, so macam kami dekat dalam group coaching tu kami buat apa yang
OOTD punya siapa yang kita buat gambar yang kontes gambar before tahun 2000, tahun lepas dengan tahun ni kan. So kami buat yang tu, so kami sangat menggalakkan untuk para peserta semua, untuk senior semua untuk join lah. Jadi kami semua para coaches pun mulalah OOTD dekat luar ambil gambar, so kami akan share dekat situ macam tu. Lepas tu kita akan share jugalah apa yang kita makan. So macam saya personally saya start puasa hari ke-5 lah, so saya treadmill 4 hari. Sebab saya dah janji dengan anak saya nak makan sebab tu kan, sebab dia memang follow meal plan. Anak saya first time Ramadan ni dia puasa penuh, dan memang Ramadan ni 100% dia follow meal plan semua tu kan. So saya dah janji dengan dia untuk treadmill. So memang treadmill tu bagilah dia makan rendang, dia nak makan nasi pik semua tu kan. So start lah macam tu semua. So hari keempat, hari kelima tu dah habis dah kuih semua tak beli banyak. Saya buat juga kek semua tu, tapi saya makan sikit je, yang lain semua bagi kat jiran. Apa yang saya masak tu saya bagilah kat orang lain sikit-sikit. Yang sikit-sikit saya tinggal kat rumah. Okay, so tadi saya ada nampak ada soalan yang dekat chat tu yang dia tanya kalau masa pregnant ikut meal plan ke tak. So saya memang follow meal plan masa mengandung. So saya naik just 10 kilo sahaja. So healthy lah kenaikan berat badan saya masa mengandung tu. Saya naik 10 kilo berbanding dengan anak first saya dulu, saya naik 25 kilo. Tapi anak saya keluar tak cukup zat lah. Doktor kata kurang lebih underweight 2.3 kilo, tapi mak dia naik okay, so mak dia naik, saya naik 25 kilo, tapi anak saya keluar tak cukup zat. Dululah anak saya yang sulung tu, sekarang dah umur 8 tahun. So yang baby tu pula, alhamdulillah saya naik 10 kilo dan anak saya keluar 3.2 kilo lah. Memang cukup semuanya. So alhamdulillah. Okay. So banyak exercise, ada buat senaman tak? Skipping juga ke? Tanya. Okay. Saya ke Fatin? Fatin buat. Okay, so exercise saya personally, saya bulan puasa pun saya exercise sebelum berbuka. Tapi tidaklah hardcore exercise sebab saya personally memang suka untuk bersenam. Okay, so bila bulan puasa tu kita ada restriction time kan, malam nak tarawih dan sebagainya. So kita ambil masa petang sebelum berbuka lah sedikit, 10 ke 20 minit. And then but then after dah settle puasa semua ni, kita dah settle pun sampai dah settle puasa dah, so kita back on track juga dengan senaman, add on 20% tersebut. So skipping saya tak pandai buat, so masih belajar buat. So apa-apa senaman works as long as kita boleh masuk, kita boleh cakap di dalam ni. Okay, so apa-apa senaman tu tak kisahlah, walaupun kita buat squat, okay, walaupun kita buat plank, okay, skipping ke, so semua itu akan berkesan kepada kita, digabungkan dengan defisit kalori untuk fokus turun lagi berat badan. Okay, semua itu akan work kat badan kita, akan berhasil kalau kita melakukanlah. Kalau kita tak melakukan, tak adalah hasilnya. So coach ni ada buat exercise tu? Okay, so macam saya personally saya tak buat yang hardcore lah sebab saya bersalin secara Caesar tu. Hari tu saya adalah start macam nak buat saya nak buat squat semua tu, tapi macam dia macam sakit sikit, so saya stop lah. So saya buat macam cardio sikit. So saya personally saya suka yang macam aktiviti naik turun tangga. So sebab saya duduk kat tingkat 16, so saya bulan puasa tu adalah saya buat saya akan naik 10 tangga, 10 turun naik tangga, ataupun sekarang ni saya rajin kemas rumah. So memang saya memang busy lah dengan anak 2 baby lah kan, tahulah rumah macam mana kan. So memang saya pula mungkin faktor usia ke apa, saya tak boleh tengok rumah bersepah lah. So memang saya akan kemas rumah semua tu. So alhamdulillah sekarang ni saya baru nak start, anak saya dah setahun, so saya rasa macam saya dah okey lah sikit. So saya baru nak start dengan sedikit training, weight training dan sebagainya. Dan saya sangat suka, saya akan tengok YouTube tu macam mana exercise untuk ibu-ibu lepas Caesar lah. So saya study lah apa exercise saya boleh buat kan. So masing-masing kena tengok badan masing-masing, apa exercise yang sesuai untuk anda. So saya mulakan dengan saya tengok hari tu ada dia kata senaman untuk ibu bersalin, kita buat senaman kegel macam-macam lagi. So saya learn lah daripada YouTube tu macam mana. So saya belajar jugalah kita boleh buat weight training. So adalah saya belilah equipment yang saya rasa saya boleh buat dekat rumah, yang
pada masa yang sama saya boleh jaga anak saya. So saya tak adalah keluar ke apa kan. So memang totally kat rumah lah. Tapi senaman tu bagi saya bila kita dah jaga pemakanan, kita dah lost at least dalam 10% kita punya weight. So kita boleh start dah dengan senaman. So jangan kita berat kita banyak, kita tu nak buat senaman, takut nanti impact dekat lutut kan. So kita mulakan dengan pemakanan dulu. Okay, bila kita dah turun berat badan, rasa badan tu dah ringan, bolehlah start buat senaman sikit-sikit. Tapi senaman tu memang perlu. Sebab apa, senaman tu lah yang akan buatkan kita rasa lebih fit, lebih bertenaga. So buat apa-apa senaman pun boleh, asalkan kita tahu diri kita ni macam mana. Kita jangan tengok orang lain. Mungkin orang tu dia boleh buat macam tu, tapi kita tak boleh kan. Tapi tak apa, no problem. Kita study diri kita. So kita boleh tanya juga dengan coach. Kita boleh tanya kawan-kawan. Saya ada kawan-kawan yang saya akan tanyalah macam mana senaman ni semua tu kan. So kita share dengan orang lain. Tu yang best ni bila kita ada kawan-kawan yang sama kepala dengan kita. Semua nak dapatkan fit. Semua nak fitness kan. Okay. So ada beza tak meal plan ibu menyusu, risau agak susu tak banyak? So ini sebenarnya okey je sebab saya memang fully menyusu. Saya memang fully menyusu daripada anak saya baru lahirkan sampai sekarang setahun, walaupun saya puasa ke apa, so tak ada no problem, okey je. Sebab yang penting demand lah susu tu kan. Kalau anak tu menyusu banyaklah keluar susu tu. Kalau anak tu tak menyusu, tak keluarlah susu tu kan. So dia on demand lah susu ibu ni. So boleh buat pembacaan lah tentang susu ibu ni kan. So kalau kita makan banyak pun tapi anak tu tak suka susu, tak nak menyusu, dia tak keluar juga macam tu. So kita boleh learn more lah about penyusuan ni. Tapi apa yang saya amalkan, memang saya akan makanlah, saya follow meal plan. Semua saya akan add oats, dan juga saya akan add saya punya kurma lah, 3 biji kurma, oats, lepas tu F1, F3 tu macam biasa, tak ada masalah. Okay, so ada satu soalan, macam mana nak overcome plateau? Okay, so first kita perlu fahami apa definisi plateau. So plateau ni tidak ada apa-apa penurunan inci, gram, setelah kita follow dengan baik defisit kalori berlaku dan sebagainya. So badan kita ni kita perlu kena buat something new. Okay, so antara yang boleh dilakukan, satu, increase consumption nutrition. Itu salah satunya. Yang kedua, kita boleh tukar plan pemakanan kita. So ni mungkin boleh refer kepada coach anda. Mungkin sebelum ni banyak dalam sebulan itu banyak makan ayam. Menjadikan, so boleh cuba untuk buat veggie challenge. Veggie challenge ni kita guna protein daripada tumbuhan, tahu, tempe. So itu antara saya sendiri lakukan perkara tersebut, dan alhamdulillah ada perubahan dari segi kilogram. Alright. So itu increase consumption nutrition, dan juga ubah sikit plan pemakanan kita tune sikit, dan juga mungkin kita boleh ubah dari segi mungkin solid meal kita makan semasa lunch. So masa lunch tu kita buat liquid meal. Maksudnya kita makan, ambil nutrition 5 square F1, 3 square F2, kita makan full nutrition semasa lunch tu. So dinner tu kita switch dengan solid meal, with portion itu terkawal lah. Tapi kita boleh adjust juga, kita kurangkan karbohidrat yang berasaskan kanji. So lebihkan veggies yang pelbagai penuh plate. Kanji contoh nasi perang, roti whole grain wraps tu. So kita boleh kurangkan karbohidrat yang berkanji. So lebihkan yang macam sayuran, sebab kita nak ubah badan kita kerana kita dah biasa dengan nasi perang, dah biasa dengan ikan. So kita boleh looking for untuk sikit kat situ lah. Dan juga boleh kita, kalau kita dah konsisten bersenam sebelumnya, kita akan bila kita nak breakthrough plateau tu, kalau personal trainer dia akan ubah rutin senaman tu juga sendiri. Dia ubah dari segi dia tambah bebanan, weight dan sebagainya. Tapi kat sini kalau mostly rasa plateau apa semua, kita increase consumption nutrition, ubah sikit plan pemakanan tersebut, dan juga rutin harian tu kalau tak pernah senaman, so add on senaman. So itu based on apa yang saya lakukan. Dan juga saya pun berkongsi dengan a few senior saya yang ada cabaran plateau untuk mereka cuba ubah sikit. So alhamdulillah
dia punya breakthrough. Okay, so saya ada dapat soalan kat sini, berapa jam waktu tidur yang diperlukan dan betul ke tidur boleh menggemukkan? Okay, so berapa jam tidur yang kita perlukan? So basically macam saya suka buat thesis, so saya dalam proses writing thesis, so saya akan tulis thesis dalam pukul 11 sampai 1 pagi sebab itu adalah waktu anak saya tidur dan itu adalah waktu yang paling tenang lah untuk saya nak buat thesis kan. So lepas tu bila nak tidur je baby bangun pula nak menyusu kan. So memang waktu tidur tu memang tak adalah, saya tak ada waktu tidur yang panjang jugalah kan sebab saya nak buatkan thesis, lepas tu nak menyusu, lepas tu pagi pula anak nak pergi sekolah kan, nak siapkan dia kan. So sebenarnya semuanya bergantung kepada habit anda lah. So kalau anda dah biasa macam gitu, so insya-Allah tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun tidur tu okey ke tak. Lagipun dalam kalau kita tengok dekat Al-Quran pun kita kena kurangkan tidur, banyakkan beribadat kan. So tak adalah kita tak perlu tidur pada waktu yang panjang lah macam itu. Okay, so tidur yang boleh menggemukkan bagi saya adalah tidur yang kalau pagi itulah lepas subuh tu kita tidur sampai tengah hari. So badan kita kurang aktif. Jadi badan kita ni kan dia lebih bertenaga masa pagi-pagi tu. So tapi waktu pagi-pagi itulah yang paling kita mengantuk. Jadi perlu fight masa tu. Maksudnya waktu yang kita mengantuk tu, apa yang kita perlu buat, apa yang saya buat adalah pagi-pagi tu so alhamdulillah lah anak sekolah semua kan, jadi busy lah pagi-pagi tu. Lepas tu bila kita dah busy tu, lepas tu dah tak ngantuk dah, so mandi ke, lepas tu join lah tadabbur Al-Quran ke kan. So kita buat aktiviti lah pagi tu. Jangan saya tak boleh membaca pagi-pagi, saya dah cuba dah buat thesis pagi-pagi, saya tidur. So saya boleh buat thesis masa malam pukul 11 sampai 1 sahaja. Okay, saya dapat soalan. Last soalan. Okay, macam mana nak reduce body fat, berat dan ideal body fat masih tinggi? Berat, ideal body fat masih tinggi. Okay. So, first kita tengok macam same goes macam perlu first thing tengok consumption nutrition kita. Okay. TC and omega is a must untuk kita fokus road to ideal body fat. Alright. So, bila cakap body fat ni, kita kena tengok apa yang kita makan pun perlu tengok kualiti makanan yang kita makan tersebut. So apakah kita masih makan, yes mungkin kalori itu masih dalam kadar magic number yang badan kita perlu, okay, tapi kita kena tengok juga kualiti makanan tersebut. Adakah ada makanan bergoreng, pemilihan bahagian ayam, pemilihan jenis protein, so kita perlu check juga. So itu satu perkara. Okay, so untuk reduce body fat, okay, add on, okay, senaman. Kenapa? Bukan tentang senaman itu untuk burn more kalori, tetapi untuk kita increase, okay, untuk kita increasekan muscle mass. So bila jisim otot meningkat, jisim otot itu akan membantu untuk burn more fat. Okay, maka kita tidak lagi melihat kepada berat lah. Mungkin bila kita tengah tambah senaman dan sebagainya, itu kita akan nampak berat kita akan naik sikit, tapi inci kurang. So itu the best result lah, sebab fat mula turun, fat tu dia start turun dan jisim otot tu dia meningkat sebab kita melakukan senaman yang body weight training. Okay, mungkin kita add on cardio sikit, tapi kalau kita nak tambah naikkan jisim otot tu perlu protein yang cukup dan add on weight training. So macam tu. Okay, setuju kot? Ada lagi soalan? Jadi Kak Yat? Setakat ni yang Kak Yat nampak, itu je lah. Itu je soalan yang Kak Yat boleh nampak lah. Okay. Saya pun satu itu je. Okay, right, itu je. Dah, okay. So setakat ini saya rasa itu je soalannya, dan tips yang saya ambil daripada Coach Didi ni saya pun bagus juga sebab ramai peserta kita yang breastfeed kan. Jadi dia kata apa tadi Coach Didi? Output input. Lama dah terlepas pula. Kalau breastfeeding, konsep macam-macam mana pun mesti supply and demand. So make sure demand tu banyak. So selalu empty your cup. Selalu bagi feeding, kerapkan bagi feeding. Tak kisahlah breast pump ataupun breastfeeding, selalu empty your cup, insyaAllah bila banyak demand, supply pun makin banyak. So itu kena master dulu, baru
follow yang nutrition, cinnamon shakes, take kurma, take oats, okay? Itu dia, nampak. OBC ni, Online Breakfast Club ni, dia khas untuk mereka-mereka yang tak kisah. Dia join program ke, dia tak join program ke, dia akan dapat sharing daripada semua speaker yang ada pengalaman. Speaker yang muda, speaker anak dara, speaker yang dah breastfeed, speaker yang anak 5, speaker anak 8, semua ada. Jadi setiap hari Isnin, speaker yang baru kahwin macam Fatih baru kahwin tau. Nampak tak? Lepas dia kahwin kan dia cantik dan dia sangatlah kurus kan. Okay, so OBC akan bersiaran setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat setiap hari tanpa fail lagi setakat ini. Kami hanya berehat waktu raya je. Sepanjang setahun, almost dah lebih setahun lah kot. Jadi janji temu anda dengan OBC adalah pada jam 9.30 pagi setiap hari Isnin. Dia alternate lah. Ingat itu je. Alright, okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada 200, tadi rasanya macam 200 lebih Fatin 200 almost 50 macam tu 250. 250, okay. Alright, so itu saja untuk OBC kita hari ini. Semoga jumpa lagi pada hari Isnin hadapan. Okay, semua maafkan salah silap kalau ada keterlanjuran kata dan salah information. Okay, tak ada salah information ku, insyaAllah. Okay, jom layan lagu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari lagu je. Terima kasih Coach atas ilmu yang diberi. Selamat Hari Raya.